Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda langkah demi langkah, step by step macam mana kita nak pasang satu gaming PC. Dan untuk pengetahuan anda, video ni disponsor penuh oleh MSI. That's why anda nampak MSI punya hardware bersepah di hadapan saya ni. Saya akan guna prosesor Ryzen 5 3600. Saya akan gabungkan dengan motherboard terbaru MSI iaitu MSI Mac B550 Tomahawk. Lepas tu casing kita akan guna Gunner 110R dan dia punya cooler kita pakai yang terbaru juga dari MSI iaitu Mac Core Liquid 240R. Grafik card kita akan pakai Mac RX 5600 ST. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Maulan Rizal. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys. Jom. Okey, bila kita nak pasang PC kan, the first step ialah kita kena pasang prosesor ke kita punya motherboard lah. So, macam saya bagi tahu kepada anda, untuk projek kali ni kita akan guna MSI Mac B550 Tomahawk. Dan ini ialah motherboard yang baru dari MSI. Sebenarnya dia keluarkan motherboard ni untuk prosesor Ryzen yang terbaru. Tapi, ialah kalau anda baca berita pada minggu lepas, AMD dia kata yang dia tak nak keluarkan prosesor baru disebabkan Intel tak mampu bersaing dengan dia. Macam tu lah. So, untuk kali ni kita tengok dulu apa yang MSI offer dekat motherboard dia ni. Kita boleh nampak satu heatsink, bukan satu lah, ada satu dua heatsink yang besar gedabak dan dia punya surface tu sedikit berbeza dengan body heatsink tu sendiri. Lepas tu kita nampak ada dua PCIe slot dekat sini, tapi yang Lighting Gen 4 hanya ada dekat bahagian atas. So kalau anda pakai PCIe NVMe SSD yang laju, anda pastikan anda pasang dekat ruangan atas ni lah, slot atas ni. Kalau anda pasang dekat bawah, speed dia akan jadi perlahan. So RAM dia ada 4 slot dekat sini. Yang menarik lagi dekat sini ialah dia punya slot untuk USB Type-C dekat front panel casing tu, dia boleh masuk dekat sini. Ada 6 SATA port. Lepas tu dia ada audio boost dekat bahagian kiri. Untuk I/O connection dia ada 2 USB 2.0, 2 USB 3 Gen 1 USB 3.0 lah. So ada satu yang speed laju dan ada satu Type-C dan dia punya audio boost yang saya cerita kepada anda tadi lah. So bila kita nak pasang ni, kita kena tengok dekat kita punya prosesor. Dalam video kali ni saya guna Ryzen 5 3600. Dekat dia punya prosesor ni kan, kalau anda perhatikan elok-elok ada satu tanda, so arrow macam tu dekat bahagian bawah ni. Kalau anda perhatikan ataupun anda boleh belek dia dekat belakang, nampak dekat pin. Jangan pegang dekat pin. Kalau pin ni belok ke patah ke, so tak ada warranty lah, dia consider as physical damage. So dekat sini ada satu arrow warna gold. Dekat motherboard punya slot ni pun ada satu tanda anak panah macam tu dan kita lagakan dia. Lagakan dia macam ni. Perlahan-lahan ya, jangan tekan, nanti dia punya pin dekat prosesor tu patah. Dan bila anda dah yakin semua masuk, anda pun tutuplah. Dah selesai untuk kita punya prosesor dan juga kita punya motherboard. The next step ialah kalau kita ada M.2 SSD ataupun NVMe SSD, kita pasang yang tu dulu. So, untuk projek kali ni, saya akan guna TeForce Cadre Zero Z330 Gen 3X4 SSD. Kita buka dulu dia punya penutup cover dekat sini. Dekat sini pun actually heatsink untuk sejukkan dia punya SSD lah. Salah satu kepuasan bila kita nak pasang PC ni kan, ialah bila kita cabut stiker ni. So dekat sini dia ada getah ataupun thermal pad macam tu untuk sejukkan SSD dekat sini. Dan SSD kita masukkan dia punya tapak macam ni dan masukkan dekat slot. Kita tak perlu tekan ataupun guna daya yang kuat, force yang kuat. Letak macam tu dan kita screw. Okey, lepas selesai letak kita punya PCIe SSD, kita tutup balik dia punya cover lah. The next step ialah kita pasang RAM ataupun kita pasang cooler dulu. So sebab saya tak pernah pasang dia punya cooler, iaitu MSI Mac Core Liquid 240R, saya nak tengok dulu cara pemasangan dia dan saya akan decide sama ada saya nak go for RAM ataupun go for cooler dulu. Jadi ini dia MSI Mac Core Liquid 240. Belum buka lagi. Tengok dia punya sellotape pun saya tak buka lagi. Right. So dalam kotak dia kita ada dua fan, which is ia adalah ARGB. Fan dia ada beberapa belit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lepas tu kita ada dia punya water block bersambung dengan dia punya radiator dekat sini.
Okay, kita tengok dia punya kualiti macam mana. Dan ni semua skru-skru yang ada. Dia punya paperwork tak ada. Dia tak bagi kepada saya dia punya paperwork. Jadi saya kena cari sendiri macam mana kita nak pasang benda alah ni. So design water block dia ada logo MSI dekat sini. Dan masuk dekat dalam ada segitiga bermuda. Lepas tu dia punya tube, dia ada braided cable yang lindung dia punya tube. Actually quite okay dan besar juga. Radiator dia. So ini dia punya radiator. Saya nak tengok dia punya fin tu tebal macam mana. Wow, okay, dia punya fin agak tebal. Dan dekat sini saya tak pasti apakah yang ada dekat sini. Ni mungkin adalah pump dia dekat sini. Tapi quite unik sebenarnya. Saya tak pernah jumpa dekat radiator ada satu part macam ni lah. Okay, tak apa, kita akan explore lagi lepas ni. Dan ini dia punya fan. Tadi saya dah kira kan. Dan dekat fan ni dia ada port dia. So dia ada fan port PWM. Lepas tu kita ada juga ARGB punya port dekat sini lah. Sorry, paperwork dia ada. Dia jatuh dari langit tadi. Saya baru dapat kutip. So kita tengok macam mana kita nak pasang AMD punya tapak macam mana. So AMD CPU, the first thing yang kita kena buat ialah kita kena pasang dia punya tapak dekat water block dia ni. Lepas tu kita pasang tapak dekat motherboard. So apa yang saya boleh faham sekarang ialah kita takkan tukar tapak AMD yang ada dekat motherboard ni. Kita akan guna yang macam ni saja. Apa yang kita perlu buat ialah kita pasang tapak dekat dia punya water block sajalah. Saya decide untuk pasang cooler dulu. Lepas tu saya akan pasang RAM dekat motherboard. Lepas tu kita akan tengok dia punya casing macam mana. Kita akan decide kita nak pasang dia punya water radiator ni dekat depan ataupun atas. After that kita akan pasang power supply. Lepas tu motherboard kita akan pasang dekat casing. Lepas tu kita akan pasang graphic card. So dalam case kali ni graphic card ialah hardware terakhir yang kita akan pasang lah. So dekat sini kita kena cari tapak untuk AMD, which is actually tak jadi masalah untuk seorang lelaki kacak untuk tengok buku manual. Tak ada masalah sebenarnya. So dia menjimatkan masa kita. Menjimatkan masa. So kita akan guna soket ni. Lepas tu soket ni kita akan masukkan di bahagian sini. Okay. So kita dah boleh masuk. So dah masuk dekat sini. Sekarang kita perlukan tapak dia. Dia dah bagi kepada kita satu thermal paste. Ini pun dia bagi kepada kita satu fan hub. Mungkin kita akan guna nanti. Okay. So ni semua. Untuk AMD kita kena pasang ni. Kita kena pasang dia punya tapak macam ni lah. So tapak ni kita akan pasang dia ke bawah. Cucuk macam tu. Okay. Kita dah pasang pemegang dia, holder dekat water block. Dan sekarang kita akan pasang dekat kita punya motherboard lah. Sebelum kita pasang kita punya CPU cooler ni, pastikan anda cabut ni dia punya stiker ni. Nanti tak pasal-pasal dia punya temperature naik. Dan anda pastikan anda pasang thermal paste dekat sini. So nasihat saya, thermal paste kita pasang dia secara melintang X macam ni. Alright, so thermal paste pun kita dah pasang. Okay, sama ada kita nak pasang ke atas macam ni pun boleh. Kita nak pasang ke depan macam ni pun tak ada masalah. Alright, so kita akan pasang dekat sini. Okay, kita punya CPU cooler dah pun selesai. Apa yang kita kena buat sekarang sebelum kita tengok apa yang dia offer dekat casing Gangneor 110R, kita kena pasang RAM dulu. Jadi RAM untuk kali ni saya akan pakai T-Force Delta RGB. RAM ni ialah 16GB kit yang mana dia ada 2 biji RAM 8GB 3200 MHz. So cara masukkan RAM senang saja. Kita just tekan saja asalkan dia punya tapak sama. Tekan yang pertama. Dan tekan yang kedua. Okay, selesai sudah. Kita dah pun pasang kita punya processor. Kita dah pasang kita punya RAM. Kita dah pasang kita punya SSD. Dan kita dah pasang kita punya water block. Apa yang kita kena buat sekarang ialah kita buka casing. Kita tengok apa yang dia offer dekat casing. Dia punya cable root tu macam mana. Dia punya tempered glass besar mana. RGB ada ke tak. Dia punya fan macam mana. So kita tengok dekat dia punya casing. Kita plan macam mana kita nak buat cable management yang terbaik untuk kita punya setup kali ni. Dan kita akan pasang
power supply, barulah kita pasang motherboard dan last kali kita akan pasang kita punya graphic card. So saya kena ketepikan semua benda ni. Okey, inilah dia MSI Mac Gunner 110. Memang saya tak pernah tengok lagi casing ni. Ini ialah first time. Mereka hantar bukan dari Malaysia tapi dari Taiwan untuk saya review kepada anda, untuk saya tunjukkan kepada anda. Basically video kali ni bukanlah saya nak review sangat. Saya akan buat depth review pada masa akan datang. Kali ni saya just nak tunjuk kepada anda cara pasang dan mungkin overview lah apa yang dia offer kepada saya. Okey, inilah dia Gunner 110. Actually kan, casing ni sangat berat. Seriously, casing ni berat. Kita tengok casing ni. Alright, sebenarnya casing ni dah pun datang dengan 4 fan, 3 di bahagian hadapan, 1 di bahagian belakang. Dia datang dengan 1 tempered glass di bahagian side panel kanan dan ada 1 tempered glass di bahagian hadap. Yes, ini ialah tempered glass, bukan acrylic. Lepas tu ada logo MSI. So, ada logo MSI dekat atas ni. Dekat tepi ada mesh untuk udara keluar masuk. Dekat atas dia bagi kepada kita 1 magnet filter. Lepas tu dia punya fan, kita boleh muat 2 biji fan yang bersaiz 240 dan juga 280 kalau saya tak silap dekat sini. Means 140 lah, 2 fan 140, maaf saya silap. So dia punya I/O connection, dia ada USB type C. So kenalah dengan motherboard kita tadi, MSI Mac B550 Tomahawk tu, kita boleh cucuk USB type C dekat sini. Lepas tu ada 1 power button, ada reset button, ada notification LED, ada USB port 3.0, ada audio jack dan juga ada LED button. Kita buka dulu, kita tengok bahagian dalam dia, dia punya clearance macam mana, dia punya bukaan macam mana. Oh, seriously, dia punya tempered glass ni memang tebal dan dia punya clearance. Okay, saya harap anda boleh nampak lah. Dalaman dia ada bagi kepada kita rubber grommet. Ada 3 rubber grommet di bahagian tulang yang saya selalu sebut bahagian tulang. Ada 1 tempat untuk kita show off kita punya SATA SSD dekat sini. Dia punya clearance agak besar. Rasanya untuk RTX 2080 Super Trio MSI pun tak ada masalah. Dan lagi bahagian atas ada di atas PSU cover pun ada lubang untuk graphic card. Dan kita punya dia punya PSU cover pun boleh nampak kita punya power supply dekat dalam tu. Jadi kita boleh show off lah. Bahagian tepi pula kita kena tengok dari segi ketebalan dia. Sebab dekat sini kita nak letak semua kabel kita kan. Space dia agak besar dekat sini. Ada 1 slot untuk SATA SSD. Dia ada bagi hub untuk kita punya ARGB punya pin. Dan bahagian terdalam dia dekat atas tak ada apa. Dia ada 2 slot untuk hard disk 3.5. Sekarang apa yang saya akan buat ialah, sebab tadi kita dah cakap kita nak plan kan, kita punya macam mana kita nak pasang motherboard dekat sini. So untuk cooler tadi kita akan pasang dekat bahagian atas sebab ada slot lagi 120. So muat lah. Dan space antara dinding, dia punya dinding tu ke fan sebenarnya agak tebal. Macam ni dia punya tebal. Saya rasa tak ada masalah walaupun kita pakai motherboard yang heatsink dia tebal. So let's go. First kali kita akan pasang kita punya power supply. Power supply untuk projek kita kali ni saya guna Cooler Master Watt 650 bronze. Power supply ni bukan jenis full modular, dia semi modular but still senang untuk kita buat kabel management lah. So ini dalaman dia. Alright, berat. So untuk projek kali ni kan, kita akan guna 1 SATA port sebab kita ada 1 SSD untuk kita show off riak PC. Lepas tu untuk graphic card kita akan pasang 8 pin saja, satu port saja sebab dekat graphic card kita ada 1 port 8 pin sajalah. Dan kita pasang dulu sebelum kita pasang dekat casing. Okay. Alright, lepas kita dah cucuk dia punya kabel tu, kita akan masukkan power supply ni ke dalam casing dan kita akan screw. Okey, selesai sudah. Jadi apa yang kita kena buat seterusnya ialah kita kena pasang kita punya motherboard dekat sini lah. Tapi macam biasa untuk memudahkan kerja kita, kita akan masukkan dulu kabel 8 pin power supply ke motherboard dekat bahagian atas ni. That's why lubang untuk bahagian atas ni ialah lubang yang sangat penting
untuk kita buat kabel management. Normally casing sekarang dia dah datang dengan lubang tu, jadi kita tak perlu bimbang sangat. Tapi yes lah, saya just maklumkan kepada anda sebab ni ialah basic untuk buat kabel management. Masukkan bahagian atas ni, baru kita masukkan kita punya motherboard. Then sekarang kita akan masukkan kita punya motherboard ke dalam casing ni. Tapi macam saya bagi tahu kepada anda, kita kena cucuk dulu kabel 8 pin, barulah kita letak motherboard kita. So nak masuk dekat sini, baru kita letak motherboard. Saya lupa bagi tahu kepada anda yang motherboard ni Mac B550 Tomahawk ni kan, dia punya I/O shield yang belakang tu, I/O panel belakang tu dia dah pun lekat dengan motherboard. Jadi kita tak perlu bimbang tentang apa luka tangan kalau kita letak I/O shield ke macam mana. So jangan bimbang. Then kita akan pasang kita punya kipas ni di bahagian atas. Semua kabel ni kita akan masukkan dia ke dalam lubang yang disediakan ni. Sebab kita nak buat kabel management nanti. Tapi sebelum tu, apa kata kita screw dulu motherboard setakat yang mampu. Kalau anda boleh tengok kan, kalau anda perhati elok-elok kan, anda boleh tengok pada jarak tu, dinding ni, ke screw fan yang pertama yang 140 lah. So ni ialah size fan 140. Apa yang saya nak cerita kepada anda, jarak dia tu sangat luas. Dan apa yang menarik lagi, jarak antara dia punya top panel dengan dia punya motherboard tu pun agak luas. Jadi kalau kita pakai heatsink besar gedabak pun tak ada masalah. Sekarang saya dah settle screw. Apa yang saya buat sekarang ialah saya akan screw dia punya radiator ke casing bahagian atas top panel ni. Tadi kita dah pasang NVMe SSD tapi disebabkan ada cover tu kan, jadi kita tak boleh nak show off. Sekarang kita nak show off, maka kita akan guna SATA SSD. Walaupun speed dia slow, tapi dia sangat berfungsi, sangat efisien untuk kita show off. So kali ni saya akan guna T-Force Delta Max dengan 250GB. Dia ada ARGB punya function. Kita akan link dengan MSI Mystic Light. So dia punya SSD macam ni. Dan kita buka, lepas ni kita buka. So atas PSU cover ni ada satu base SSD untuk kita show off. Dan kita masukkan macam tu. So kita kena pasang SSD kita macam ni lah. So masukkan kabel dia kat bawah ni supaya nampak kemas. Ini yang orang panggil kabel management. Okay, next step ialah kita akan buat kabel management sebelum kita pasang graphic card. Sebab dekat bahagian bawah ni kita akan sambung banyak kabel. Kalau kita pasang graphic card dulu, so susahlah kita nak sambung nanti. Macam biasa, kita keluarkan dulu kabel-kabel utama. Kabel untuk 24 pin, kita akan keluarkan dia dekat bahagian tengah ni. So, ini dia kabel 24 pin. Tada! Dia dah keluar. Dan kita akan pasang dia terus ke bahagian sini. Kabel dekat sini ialah kabel Type-C untuk bahagian front panel ni kan. So, kita cucuk kabel Type-C tu dulu. Lepas ni kabel management yang lain kita akan slow-slow kita akan buat. So, ni dia kabel Type-C yang mana kita akan cucuk dia di bahagian bawah macam ni. So, ada satu SATA kabel yang kita akan guna. Kita akan cucuk dulu SATA kabel ni masuk. Lepas tu kita keluarkan dia bahagian belakang macam ni. So ini dia USB 3.0 untuk front panel. Lepas tu kita akan pasang semua dia punya button, reset button dan sebagainya tu. So inilah dia keadaan di belakang casing kita sekarang. Saya tak tahu apa yang saya boleh buat. Terlampau banyak kabel untuk kita manage. Sebab banyak ARGB dekat sini, banyak fan. Dia ada bagi fan hub. Kita akan cuba buat yang terbaik lah. Menangis bosku. So kita dekat dia punya hub ni ada 2 slot yang kosong lagi lah untuk ARGB dia. Dan ni kita akan sambung ke SATA. Dan ni satu untuk ARGB yang ada dekat motherboard. Di bawah ni ada satu, dia berada di bahagian hadapan, tempat yang tak biasa ada untuk ARGB. Mungkin sebab ni motherboard baru. So kita masukkan di bahagian hadapan ni. Okay, selesai untuk ARGB fan hub ni, kita akan sambung ke motherboard kita tadi. Dan ada satu SATA kabel ni. SATA kabel pun kita akan cucuk dekat sini. So SATA kabel kita cucuk dia dekat sini. Ni ialah fan dan juga radiator di bahagian atas.
Okay, so ini ialah SSD punya connection. Kita pun sambung dekat dia punya hub dekat sini lah. Okay, kita check dulu kita punya PC ni menyala ke tak. Let's say dia menyala, kipas berpusing dengan elok, kita akan selesaikan sikit kabel management yang bersepar dekat belakang ni supaya nampak lagi lawa. Lepas tu kita masukkan graphic card. Then after this kita dah settle semua. Pada video akan datang saya akan tunjukkan kepada anda apa yang patut kita buat selepas kita pasang PC ni. So detik-detik yang mendebarkan bermula. Okey, so kipas di belakang menyala dah berpusing, kipas di bawah, di atas dua-dua menyala dah berpusing, dia punya water block menyala. Kita punya SSD yang pelik ni, SSD kat sini, SSD ni memang lawa bosku. SSD pun menyala dan 3 kipas di hadapan pun menyala. So, apa yang kita buat sekarang ialah saya akan pasang graphic card. Graphic card untuk projek kita kali ni kita akan pakai MSI Mac graphic card RX 5600. Kalau tak silap saya, graphic card ni belum lagi masuk Malaysia. Dia 6GB GDDR5 kalau saya tak silap lah. Okay, so inilah dia graphic card. Ini first time saya pegang graphic card RX 5600 XT Mac. Dia punya sebutan tu Mac. Grafik card dia 4 segi. Betul-betul 4 segi. Tak tipu. Betul-betul 4 segi. Dan nampak macam ada frame macam tu. Dia punya backplate belakang dia pakai aluminium. Cantik. Backplate belakang dia cantik. Dia macam ada macam hirisan-hirisan macam tu. Apa kita cakap? Diamond punya engrave. Lepas tu dia punya heat pipe bukan pakai copper, pakai besi biasa. Heatsink dia agak besar, boleh nampak heatsink dia besar. Dan dia guna 8 pin punya power lah. Dan kita akan pasang dekat sini. Sebelum kita pasang kan, kita kena ukur dulu dekat PCI dia ni. Kita ukur dulu PCI dia. So kita tahu yang mana kita kena cabut lah. Okay, Garnier 110R. Dia punya sebutan tu dah betul loh. Satu Garnier. Tapi dia macam tak ada gaming feel macam tu lah. Sebutan dia jadi lucu oh. Garnier. Tak apa. Abaikan. Maaf MSI. So bagus ya dekat dia punya PCI slot ni. Dia bagi kepada kita yang boleh pasang, boleh cabut. So dia ada second value yang besar lah. So kita akan pasang dekat sini. Simple saja. Kita akan pasang dekat sini. Okay, saya dah teliti elok-elok kan. Memang dia punya space slot dekat bawah ni memang tak muat lah. Jadi saya terpaksa pakai plan B, which is saya keluarkan dia punya PCI kabel ni dekat bahagian tengah ni, bahagian tulang tu. Memang tak cantik compare dengan biasa, tapi saya tak ada pilihan disebabkan semua kabel dia bersambung dekat sini, termasuk dengan SATA ni. Saya rasa sepatutnya MSI letak slot SATA ni dekat belakang ni, so dia tak ganggu semua pin-pin untuk kita punya I/O connection dan juga USB lah 3.0 dekat sini. So no choice, kita masukkan saja dekat sini dan kita akan selesaikan dia, kabel management dan sebagainya. Alright, so kita dah selesai pasang PC kita. Apa step seterusnya ialah kita kena masukkan Windows, kita kena install driver, which is untuk kali ni saya akan tunjuk kepada anda. Cuma video kali ni kita berhenti setakat ni. Kita dah siap pasang, dia dah pun menyala. Kabel management belum selesai lagi, tapi tak apa, saya pun dah penat. Kita jumpa pada video akan datang. So ada 2 video lagi lepas ni. Satu video apa yang patut kita buat lepas kita setup PC. Video yang kedua ialah dia punya performance, review penuh tentang setup kita kali ni. Dan terima kasih kerana menonton. Bereboh, jumpa lagi.